subuh. Itulah bilangan penduduk perumahan itu yang bersyukur pada Allah di sisi beliau. Kita rasa syukur tu bila kita ucap Alhamdulillah. Kita syukur tu bila kita semayang, baguslah tu. Tapi kesyukuran itu kena terjemah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit je hamba aku yang bersyukur ni. Kalau syukur tu sekadar Alhamdulillah, ramai orang ucap Alhamdulillah. Tapi kenapa Allah kata sikit hamba-Ku yang bersyukur? Makna syukur tu bukan hanya lafaz Alhamdulillah, bukan. Terjemahkan kesyukuran. Terjemahkan kita sayang pada seorang. Orang kata terjemahkan rasa cinta, macam-macam. Ada orang nak terjemah rasa cinta tu sampai berzina. Itu bukan terjemahan cinta. Itu pengkhianat. Itu pelaknat. Ya, merosakkan generasi, merosakkan dia punya keturunan dia. Kalau anda nak ambil seorang wanita sebagai isteri, jangan rosakkan dia. Nanti rosak keturunan kamu. Kalau seorang perempuan nak ambil seorang lelaki sebagai suami, jangan rosakkan hubungan. Jangan berzina, jangan melakukan perkara haram, sebab dia merosakkan keturunan dia nanti. Ia tak ia pun jadi isteri. Guna yang halal, jangan guna yang haram. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, subuh ini satu waktu yang istimewa. Dia lebih pada waktu lain. Tidak ada satu sembahyang yang tidak boleh jamak dan qasar melainkan subuh. Sembahyang lain boleh jamak, sembahyang lain boleh qasar. Subuh tak boleh. Ya. Sembahyang lain, tuan-tuan sekalian, ya, fadilat dia tak sama dengan sembahyang subuh. Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang isyak berjamaah, dia mendapat pahala seolah-olah bertahajud separuh malam. Tetapi siapa-siapa yang sembahyang subuh berjamaah, dia bertahajud sepanjang-panjang malam. Orang sembahyang subuh ni, tuan-tuan, dapat fadilat. Dapat fadilat seolah kita bertahajud sepanjang malam. Ya. Sama dengan orang bertahajud sungguh sepanjang malam, tak sama. Tuan-tuan tengok bola dengan online, telefon ke dengan TV, siaran langsung bola, dengan tuan-tuan pergi masuk stadium tengok bola, sama tak? Tak sama. Tak sama. Sebab tu walaupun siaran langsung ada kamera canggih apa semua, stadium akan tetap penuh. Pasal apa? Nikmat duduk dalam stadium tak dapat nikmat bila kita tengok online, tengok siaran langsung. Orang baca Fatihah, orang baca Qul Huwallah 3 kali, membaca Qul Huwallah 3 kali, Nabi kata dapat pahala seolah-olah mengkhatam sekali Quran. Sekali Qul Huwallah tu 1/3 Quran. 3 kali Qul Huwallah sama khatam Quran. Sama tak dengan orang baca Quran betul khatam? Tak sama. Fadilat lain. Fadilat ni kelebihan. Kita dapatlah kelebihan tu. Umpama tuan-tuan tengok orang makan durian dalam gambar, dia rakam gambar, buka durian musangking dia makan, sama tak kita tengok dia makan? Tak sama. Dan Nabi sebut raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh ni. Sunat subuh 2 rakaat tu, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia ni. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh ni, tuan-tuan, lebih baik daripada dunia dan isi dunia ni. Tak usah rasa hebat lah seorang tu mari, orang kaya mari jumpa, berapa harta dia? Saya ada 30 bilion harta. Alah, apa sangat 30 bilion. Ya. Orang sembahyang subuh ni, dunia ni, seluruh isi dunia ni. Sebab tu kita kena rasa hebat bila kita boleh sembahyang subuh. Tanda kebangkitan Islam subuh. Kalau tuan-tuan nak tengok ada harapan menang ke tidak pilihan raya ke apa, mari subuh. Kalau tengok 10 orang ada harapan hilang deposit. Tanda kebangkitan Islam subuh. Israel, di negara Israel, Yahudi negara Israel, memantau 2-3 masjid di Palestin. Mereka hantar petugas khas pada waktu subuh untuk tengok berapa ramai jemaah sembahyang subuh. Bila jemaah tu mula penuh, dia kata itu tanda kehancuran Israel. Tapi kemari tengok berapa ramai bos? 2 sah beres.
Minggu depan pergi tengok. Berapa ramai? Tinggal 3 orang. InsyaAllah hilang deposit. Tanda kebangkitan Islam subuh. Tanda orang nak beri tugas untuk Islam, bukan tugas pejabat. Tugas pejabat tuan-tuan tak ada tanda. Itu kerja lain. Tugas untuk melaksanakan Islam ni kerja sukarela, kerja ikhlas hati untuk menolong agama Allah. Petugasnya subuh. Kalau tuan-tuan nak tugaskan seseorang dengan kerja-kerja kebajikan, kerja sukarela, kerja keikhlas, tuan-tuan ambil pekerja yang malu dengan subuh. Kalau kita buat kedui kahwin, tetamu datang rumah kita tu ada 3 jenis. Ya. Pertama, ni tak masuk tajuk lagi ni. Ya. Tetamu yang mai kedui kahwin kita buat kedui kahwin tu 3 jenis. 3 kategori. Pertama, tamu datang awal-awal pagi. Kadang malam tu datang. Pagi datang. Siapa dia ni? Kawan rapat kita minta tolong dengan dia, kita bagi dia, kita tak payah hantar kad orang macam ni tuan-tuan. Tak beritahu je. Kita beritahu je. Hari Ahad ni datang nak kahwin anak. Dia pun tahu dah. Bila jemput datang kahwin anak tu, dia kalau di kampung lah bawa pisau untuk potong daging, untuk bekerja, untuk bantu. Ada upah tak tuan-tuan? Tak ada. Mana ada upah? Saya tak bawa lah. Kasar, sensitif sikit botol air ni. Jadi kita nak supaya orang macam ni kita tak bayar upah tu. Di kampung mana ada upah gotong royong? Tak ada upah tuan. Mari masing-masing tinggal kerja lain. Mari. Itu tamu yang pertama. Tamu yang kedua, kita bagi kad jemputan. Dia datang bila? Datang waktu makan. Time makan 11.03 petang. Dia mari masa tu. Mari makan. Lepas makan dia bersalam dengan tuan rumah. Masa tuan rumah pakai baju Melayu Phuket kat luar. Ya. Salam tuan rumah. Okey. Ni tamu kedua. Tamu yang ketiga, tamu yang datang bersama pengantin. Tuan-tuan bagi kad jemputan ke dia tak? Tapi tamu istimewa. Datang rombongan pengantin. Duduk pun meja istimewa. Makan pun ayam seorang seekor. Ya. Masa buah tu lah, sekarang separuh. Ya. Daging pun besar-besar, makanan pun istimewa. Meja tetamu khas, VVIP. Dulu VIP je, sekarang VVIP. Kalau tuan-tuan panjang umur, 3 V, VVVIP. Masya-Allah. Istimewa. Makan istimewa. Habis makan, tuan rumah pun tak salam tuan-tuan, pakai balik macam tu je. Masjid ni pun tamu kita ada 3 ni. Pertama, tetamu bila dengar Allah panggil, dia datang. Dengar azan datang. Kadang-kadang datang awam sebelum masuk waktu lagi. Ni tamu istimewa. Datang, ya, termasuk Nabi sebut warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya tertambak di masjid, terikat di masjid. Ya. Jadi demikian Allah Ta'ala menggambarkan bahawa, ya, ni ciri pertama. Tetamu kedua, minta maaf, tamu yang datang masjid bila ada kuliah. Kuliah tak ada, dia tak datang. Ada orang mengajar, dia datang. Ada tamu macam tu tuan-tuan. Dia follow ustaz. Ustaz pergi tak? Tak pergi. Dia pun tak pergi tak? Ya. Ada majlis, ada program surah masjid, ada dia. Alhamdulillah ada dia. Tapi ini bukan orang istimewa tuan-tuan. Yang istimewa nombor 1 tadi. Kuliah ada ke tak ada, tetap mari masjid. Tetap jaga waktu sembahyang. Tamu yang ketiga di masjid ni pun ada tamu yang ketiga. Tamu paling tak guna sekali, minta maaf. Bila ada orang besar ada dah muka dia. Ada orang kenamaan datang, ada dah dia. Ya. Kalau orang besar tak ada, dengan dia pun tak ada. Ya. Ada majlis, ada orang kenamaan turun, oh dia pun datang. Ni masjid pun ada macam tu tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang boleh memakmur ke rumah Allah, walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut, hanya takut pada Allah. Duk ra'i hati makhluk, duk jaga hati manusia. Tak jaga Allah Ta'ala, tak jaga perintah Allah.
Jadi oleh kerana itu alhamdulillah, tuan-tuan termasuk mereka yang mudah-mudahan kita doa pada Allah, kita semua termasuk orang yang mensyukur nikmat Allah dan termasuk orang yang dipilih sebagai tamu dunia. Mudah-mudahan kita minta Allah di akhirat dan termasuk mereka yang termasuk golongan yang layak berteduh bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana cinta kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu hari tuan-tuan, Nabi masuk ke masjid, ada seorang laki-laki tua duduk bersih, duduk sapu dalam masjid. Dia masuk, dia tengok, Nabi tengok dia tengah cuci masjid. Satu hari Nabi masuk ke masjid tersebut, Nabi tengok orang tua ni tak ada. Biasa kalau masuk tak ada je lain, duduk cuci, duduk bersih dia. Tapi satu hari Nabi masuk, tengok dia tak ada. Nabi tanya sahabat, mana pergi si fulan bin si fulan? Ya Rasulullah, dia dah meninggal dunia ya Rasulullah. Dia dah meninggal dunia, dia mati ya Rasulullah. Nabi kata, kenapa kamu tak beritahu aku tentang kematian dia? Kenapa tak beritahu aku? Masya Allah, ini tok siap je tuan-tuan. Kalau istilah kita tok siap je, bukan tok imam, bukan tok bilal, bukan ustaz, bukan pengurusi masjid. Tok siap biasa je. Noja. Orang Perak panggil noja. Orang biasa je. Apa Nabi? Bila Nabi tahu tu, Nabi keluar masjid, Nabi pergi kat kubur dia. Nabi berdiri atas kubur dia dan Nabi doa untuk dia. Masya Allah. Istimewa tuan-tuan di sisi Allah. Walaupun mungkin manusia tak rasa istimewa, itu soal dia lah. Kita ni tak payah sangat duk cari hati manusia, tak payah sangat duk jaga nak dikenali oleh makhluk. Kalau Allah tak kenal, tak ada makna tuan-tuan. Makhluk kenal lah hebat, makhluk kenal, tapi Allah tak kenal langsung, na'udzubillah. Malaikat tak kenal pun. Tak usah sebut apa jawatan, pangkat, kebesaran, gelaran-gelaran dunia. Ya, tak ada makna kalau sekiranya Allah tidak memuliakan kita, malaikat tidak mengenali kita. Itu mukaddimah kuliah subuh pagi ni. Baru masuk tajuk sikit lah. Saya diminta untuk mengupas sikit tentang fadilat, kelebihan 10 hari Zulhijjah. Dan Al-Quran ayatnya sangat pendek. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Allah Ta'ala bersumpah dalam Quran ni macam-macam. Kita nak bersumpah satu je, sumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Itu sumpah. Orang yang langgar sumpah kena bayar kifarat. Kifarat sumpah. Yang mereka ke hamba, beri makan fakir miskin dan puasa. Allah Ta'ala dia bersumpah. Kadang-kadang dia bersumpah dengan masa. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Kadang-kadang dia bersumpah dengan benda, dengan buah-buahan. Watin, wazaitun, waturi sinin, wahazal baldamin. Jadi ulama-ulama tafsir menyebut, bila Allah Ta'ala menggunakan lafaz sumpah, yang penting bukan sumpah tu. Yang penting sumpah tu untuk menarik perhatian. Macam cikgu masuk kelas. Okey, murid-murid semua, hari ni cikgu nak tanya soalan. Ready semua? Budak ready. Ready tu apa? Ready nak dengar apa soalan. Allah pun sama. Dalam Quran Allah sifat bala Al-Quran. Watin, wazaitun, wal fajri, wal layalin ashr, demi fajar dan 10 malam, yakni 10 Zulhijjah. Apa yang Allah nak sebut? Tengok lepas dia sumpah tu. Lepas sumpah tu dia kata, yang itu yang penting. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh, itu yang pentingnya. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami timpulkan dia, hinakan dia serendah-rendah makhluk, sehina-hina makhluk.
Tuan bayangkan, duduk puncak atas, jatuh sehina-hina makhluk. Na'udzubillah. Ya. Ayat ini Allah bersumpah dengan waktu fajar. Fajar ada dua. Satu fajar kizib, yang kedua fajar siddiq. Kita sebut fajar sadiq. Ya. Fajar kizib ni kalau tu tempat kita sekali payah nampak fajar, cuaca kita. Fajar ni himpunan bilion bintang-bintang di tengah dada langit, di cerah tengah dada langit. Kalau tuan bangun pukul 2, pukul 3 sorry, pukul 4, 5 dekat nak subuh tu akan keluar fajar cerah. Itu fajar. Fajar kizib maknanya fajar bukan real. Fajar ni bukan fajar sebenar. Fajar ni subuh, masuk keluar fajar, masuk waktu subuh. Allah Ta'ala di waktu semayang ni ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda dia. Zuhur ada tanda dia. Zuhur ni kita dongeng ke langit, matahari condong sikit, masuk zuhur lah. Ya. Fajar apa tanda? Matahari tak ada, Allah buat bintang, keluar fajar. Tapi di sekejap je, dalam 5 minit dia hilang. 5 minit dia hilang. Lepas tu dia akan kosong sekejap, barulah keluar cerah sekali lagi. Itu dipanggil waktu fajar, waktu subuh, baru masuk subuh. Sebab tu semayang sunat subuh tu dipanggil semayang sunat fajar. Fajar tu merujuk pada waktu subuh. Tapi kita tak tengok fajar sekarang, tengok jam. Ya, kunci jam masuk subuh, bunyi tutup balik. Ya. Bunyi tutup balik. Bangun tak juga. Ya. Dan 10 malam, ya, wal fajri walayalin asrin, dan malam 10. Kata ulama, 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah Allah bersumpah dengan itu. Kalau kita lihat pada banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling popular, yang paling masyhur, yang banyak dibahas, diucap oleh para penulis, para pengkaji dan sebagainya, ialah satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari, "Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabba ila Allah min hazil ayyam, yakni ayyamul ashr." Tidak ada satu hari yang lebih baik daripada hari 10 Zulhijjah. Tidak adalah satu amal ibadah yang paling baik, yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling unggul, yang paling besar melainkan 10 Zulhijjah. 1 hingga 10 hari Zulhijjah. Ya, tak ada hari lebih baik daripada hari ini. Tak ada. Sebab ma min ayyamin al-amal salih, tak ada hari yang bila seorang tu melakukan satu amal soleh ahabba ilallah min hazil ayyam, lebih dikasihi oleh Allah daripada 10 Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi 1 hingga 10 Zulhijjah ni, apakah dia lebih baik pada 10 terakhir Ramadan? Itu dibahas oleh para ulama. Ya. Sebab 10 terakhir Ramadan kita tahu memang kelebihan banyak. Ya. 10 akhir Ramadan ni, mana lebih hebat, mana lebih mulia di sisi Allah Ta'ala kita nak beramal, 10 akhir Ramadan atau 1 hingga 10 Zulhijjah? Dalam banyak pendapat, ada yang kata 10 Zulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Dan pendapat itu agak kuat. Pendapat kedua mengatakan tak, 10 Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Ada pendapat ulama, sebab dia tak ada dalil yang jelas mana lebih mulia banding dua tu. Ya. Ada yang pendapat dua-dua baik. Lebih 10 akhir Ramadan pada malam hari, lebih 10 Zulhijjah siang hari. Jadi kalau kita nak banding mana lebih mulia, siang 1 hingga 10 Zulhijjah atau siang 1 hingga 10 Ramadan? Jawapannya 10 siang hari Zulhijjah lebih besar fadilat berbanding 10 siang hari Ramadan. Mana lebih afdal? Kalau malam hari macam mana malam?
malam 10 Ramadan lebih hebat, lebih mulia, besar berbanding 10 malam Zulhijjah. Dalil, alasan. Apa alasan dia? Kerana dia kata 10 akhir Ramadan kerana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam, siang tak berlaku. Ya, malam tu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam. Jadi kalau malam dia kata 10 akhir Ramadan lebih besar pahala dia, fadilat berbanding malam 10 Zulhijjah. Satu ke 10. Tapi kalau siang hari tak. Siang hari, amalan siang hari pada bulan Zulhijjah ni lebih besar amalannya, kebaikannya lebih dikasih oleh Allah berbanding siang hari pada bulan Ramadan. Kenapa? Kerana pertama disunatkan kita puasa ni siang, orang tak puasa malam. Yang kedua, wukuf di Arafah. Kemuncak 10 Zulhijjah ni wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tu siang hari, bukan malam. Masuk waktu zuhur, masuklah waktu wukuf. Dia bukan malam. Tapi Lailatul Qadar malam. Maka kan itu fadilat 10 Zulhijjah awal siang hari lebih afdal. Ini orang duk kaji. Orang macam ni tuan-tuan, bukan kita lah. Orang duk kaji mana paling baik nak beramal. Kita ni sama je. Puasa tak puasa juga sama je. Sembahyang sunat supo je. Sedekah sama je. Alah sama je lah. Kita sebab kita tak ambil fadilat. Orang yang nak beli barang, tuan-tuan sekalian, dia tengok kedai offer. Potongan harga 30%, potongan 40%, potongan 50%. Dia akan pergi pada masa tu. Pasal apa? Harga murah. Ayam, jualan ayam satu Malaysia RM5 seekor, berebut tuan-tuan. Tiap-tiap hari ke? Tak, hari ni je. Contoh. Ya, jadi ada orang yang tunggu saat tu. Sama juga hamba Allah, ditunggu saat kelebihan tu. Kenapa kita sanggup jaga tiap malam Ramadan? Tunggu itu qadar, cari itu qadar. Kenapa kita beramal siang 10 Zulhijjah ni? Fadilat dia. Nak amal apa ustaz? Apa saja amalan, apa saja amalan, beramalan. Sedekah ke, puasa ke, berzikir ke, baca Quran ke, apa saja. Nabi tak sebut spesifik amalan. Nabi kata, "Ma min ayyamil amal salih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Siapa saja dipanggil al-amalus salih, amal baik, buat baik. Ya, berzikir, baca Quran, minta ampun, nak sedekah, nak derma, nak tolong orang susah, nak buat apa, nak doa pada kawan kita tengah sakit, doa sahabat kita. Buatlah apa saja siang hari pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah suka. Tuan-tuan, saya ada sikit pengalaman lah. Ya. Bila kita, ya kebetulan saya dua jadi menteri. Ya. Saya juga ada kenal lah 2-3 orang besar-besar, gajah sebagainya. Kita ni duk cari apakah kesukaan menteri ni. Nak jumpa menteri ni, buat appointment jumpa menteri, minta projek. Tapi mari, menteri suka apa dia? Oh, menteri tu suka mancing. Menteri ni suka ada menteri yang suka orchid. Menteri suka, isteri tak suka. Ada isteri dia suka. Orang mari jumpa ni tuan-tuan, dia akan cari apakah kesukaan orang tu, apakah kegemaran orang tu. Kita pula bila saya pernah pergi ceramah di satu tempat di Johor. Lepas ceramah tu, datang kuasa masjid hadiahkan pada saya, biasalah buah tangan. Saya daripada Pahang jauh pergi ke Batu Pahat. Tempat ni Batu Pahat, saya sebut Batu Pahat. Jauh tuan-tuan, 5-6 jam. Hadiah paling istimewa dalam hidup saya yang pernah orang bagi lepas kuliah maghrib, sepasang ayam hidup. Jantan seekor, betina seekor, dia buah satu bekas. Ni hadiah untuk ustaz. Dia kata, Masya Allah, 30 tahun saya kuliah tak pernah dapat ayam hidup. Ini istimewa ayam hidup. Ayam kampung biasa. Dia kata, satu kerja pula balik ayam aku malam ni.
Alhamdulillah, saya rasa ayam tu biak sampai sekarang. Saya balik, saya lepas je ayam tu. Tuan-tuan, saya pun malas nak jaga sangat, tak ada sangka, saya lepas. Ayam tu duduk di kampung tu, hidup biak. Saya pun tak tahulah keturunan dia macam mana. Sekali saya pergi kuliah Maghrib di satu Felda di Pahang. Ni pun istimewa, tuan-tuan. Habis kuliah, hadiah sabit kelapa sawit. Sabit mata saja. Saya kata, terima kasih banyaklah, tapi mata saja tak cukup, kena ada ulunya. Kait macam mana? Dia kata ulu kuliah, ustaz datang minggu depan. Jadi kena pergi juga minggu depan, pun dapat ulu dia. Pergi minggu depan, dia bagi galah sawit, bapak punya besar, tuan-tuan. Saya fikir nak bawa macam mana, saya bawa kereta kecil, nak bawa macam mana. Dia kata tak apa ustaz, pegang atas. Driver saya sebelah, saya pegang galah tu atas. Sepanjang jalan tu, tuan-tuan, Allah Rabbi, galah tu sampai sekarang masih ada. Kita akan buat benda orang tu suka, biasalah. Ya, orang suka apa, kawan suka apa, kita suka, kita seronok buat benda yang disuka. Hadis ni Nabi kata Allah suka orang beramal 10 Zulhijjah. Allah suka. Tuan-tuan, kalau Allah suka, kita buat, kita rasa bangga kita boleh buat benda yang Allah suka. Allah suka kita bersedekah, Allah suka kita baca Quran 10 hari ni. Lepas ni lepas ni boleh baca, tapi tidak sebagaimana 10 ni, 10 hari ni. Jualan murah seminggu tu je, lepas tu tak adalah jualan murah. Kalau tuan-tuan biasa ni di luar negara, Boxing Day kan, 25 bulan Disember, hari Christmas. 26 Disember dia panggil Boxing Day. Hari orang bergaduh boxing hari tu. Pasal apa dia sebut Boxing Day? Hari tu pasar raya akan jualan murah, semurah-murahnya. Barang turun 70% diskaun, 80% diskaun, 50% diskaun. Dia nak clearance stock, jual habisan. Tuan-tuan tahu 26 Disember tu pukul 3 pagi orang dah tunggu depan kedai. Berapa hari ni? Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dah penuh depan kedai, tunggu buka kedai pukul 8 pagi atau 9 pagi sampai pukul 10 pagi. Buka saja, berderu masuk, ambil sebanyak mungkin, longgok, baru pilih. Kita mari lambat, tinggal yang barang yang baju saiz 5XL, siapa nak pakai? Berebut sangat. Ya, baik. Kita berebut macam tu ke tak beramal? Kita tak berebut beramal. Maaf cakap tuan-tuan, benda tuan-tuan tak boleh kompromi, ya. Tak boleh kompromi. Antara banyak-banyak yang tak boleh kompromi, saf pertama semayang berjemaah. Tak boleh kompromi, tuan-tuan. Jangan bagi pada orang lain, ya. Tuan-tuan mesti dapatkan saf pertama. Jangan bagi orang lain, walaupun pak mentua sekalipun, jangan bagi. Kalau bakal pak mentua, bagilah. Tapi dah jadi pak mentua ni belakang. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf pertama, kamu sanggup cabut undi untuk dapat saf pertama. Kalau kamu tahu kelebihan saf pertama, kata Rasulullah, kamu sanggup cabut undi untuk dapat saf pertama. Undi tu kan berebut sangat. Kata pengurusi masjid, ginilah kita undi. Zuhur nanti siapa saf pertama, asar nanti siapa saf pertama, maghrib nanti siapa saf pertama. Undi. Sanggup cabut undi. Pakcik bila undi dah? Siap undi? Siap dah. Bila? Subuh 3 minggu lagi. Sanggup tunggu. Tak apa, yang penting dapat masuk. Macam kita sekarang pergi umrah. Umrah sekarang ni tuan-tuan,
Siapa nak masuk Raudah, dia kena daftar. Lepas daftar, dia akan bagi masa bila boleh masuk ke Raudah. Ya. Okey. Bila? Saya lepas asar Selasa, 2-3 hari lagi. Tunggu sampai giliran kita akan masuk, duduk dalam satu kawasan. Dia ada 5-6 petak. Ya. Petak ke depan sekali bergerak, kita bergerak sikit sampai boleh masuk ke Raudah. Ya. Dia buat sistem sikit lah. Masa Covid baru ni lah. Ni lepas Covid ni tak tahu boleh balik asal rasanya. Ya. Sanggup tunggu. Saya duk cari dalam hadis apa fadilat saf pertama. Salah satu fadilat saf pertama, mendapat salam daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan duduk saf kedua, beza berapa kaki? 2 kaki setengah, 3 kaki je. Beza apa dia? Saf pertama dapat salam daripada Allah, saf kedua tak dapat. Saf pertama saja. Sebab tu kalau ada kosong depan, jangan bagi orang lain. Kita ni orang Melayu pemurah sangat. Sila baca, sila. Dia bagi orang lain. Allah nak bagi ke dia bagi orang lain. Tuan-tuan, jangan kompromi. Saf pertama tak ada kompromi. Kalau tu ada peluang, dapat kalah. Tuan-tuan tahu tak, saf pertama ni lebih afdal dalam waktu semayang berbanding dalam Raudah. Orang berebut dapat Raudah, tapi orang tak berebut saf pertama. Raudah ni kelebihan makbul doa. Kelebihan Raudah ni makbul doa. Kelebihan saf pertama dalam bab semayang berjemaah besar berbanding Raudah. Tapi orang tak berebut saf pertama. Macam orang berebut lah kucuk Hajarul Aswad. Kucuk Hajarul Aswad tu sunat saja, bukan wajib. Ya, sunat. Kenapa kan Nabi kucuk? Tapi ada orang kadang-kadang semayang tu fardu, tak siap habis semayang. Tu imam asar tak habis, salam lagi, melompat dah. Tak sempat salam pun. Semayang kadang tak sah, tak sempurna rukun. Tengah duduk tahiyat tu, tu imam assalamualaikum, dia kadang mendahului imam pun. Tu imam tak selesai lagi assalamualaikum, dia lompat terus. Kucuk Hajarul Aswad. Oh, balik cerita aku tadi kucuk Hajarul Aswad ni dari rapat, tapi bau masam sikit, rupanya bau ketiak orang lain. Macam cerita Umar Al-Khattab bila ditawaf sampai depan Hajarul Aswad, dia berhenti. Apa kata dia? Wah Hajarul Aswad, aku tahu kamu ni batu hitam, tak ada batang mudarat, tak ada batang manfaat, dia makhluk. Aku tidak akan kucuk kamu kalau Nabi tak kucuk kamu. Lalu Sayyid Umar pun kucuk Hajarul Aswad. Kenapa Sayyid Umar kucuk? Kerana Nabi kucuk Hajarul Aswad, lalu sunat kita pun buat. Bukan ada kelebihan, oh saya rasa hari ni boleh kahwin seorang lagi. Pasal apa? Dapat kucuk 2 kali Hajarul Aswad hari ni. Tak. Ada orang kadang-kadang orang tutup pesan, jangan pindah tempat makan, nanti kahwin ramai. Kan? Orang Melayu punya petua Melayu dah. Jangan makan, jangan pindah-pindah tempat, nanti kahwin ramai. Kawan saya berapa kali pindah, tak kahwin-kahwin pun. Saka kahwin ramai, kahwin pun tak, tuan-tuan. Ada orang Melayu dia kata, siapa-siapa yang mimpi ada ular datang belik kaki dia, makna ada orang nak minang dia. Bohong, tuan-tuan. Saya dah 3 kali dah mimpi ular belik kaki, tak ada siapa minang pun. Tak apa nak contoh. Baik. Bila Nabi sebut demikian, sahabat ni tanya Nabi SAW. Apa tanya dia? Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, mana besar? Sebab Nabi kata 10 Zulhijjah ni hari lebih dikasih Allah, sangat dikasih Allah. Sahabat tanya, mana lebih kasih, mana besar berbanding jihad fi sabilillah? Keluar rumah pergi perang, bukan ada gaji, tuan-tuan. Sekarang tentera ada gaji.
Zaman Nabi dan para sahabat, tentera bukan ada gaji. Pedang bawa sendiri, bekal bawa sendiri, upah sendiri. Masing-masing kerja fadilat mati syahid. Nak dapat pahala selangkah fisabilillah ni, selangkah pahala dia besar sangat. Jadi bila Nabi kata 10 awal Zulhijjah tu lebih dikasih Allah, sahabat tanya, kalau orang berjihad fisabilillah macam mana? Nabi kata, wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min zalika bi syai'. Nabi kata sekalipun berjihad fi sabilillah, masya-Allah, beramal 1 hingga 10 Zulhijjah lebih baik daripada orang keluar rumah untuk berperang fi sabilillah. Illa, melainkan kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seorang yang keluar pada rumah untuk pergi berjihad fisabilillah dengan harta dia, dengan diri dia. Ada orang kadang-kadang dia tak pergi, dia bagi duit orang lain pergi. Ya, orang lain pergi berjuang, dia tak pergi. Pasal apa? Kerana ditugas oleh Nabi untuk jaga Madinah. Macam Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan nak pergi perang, dia bagi banyak harta dia habis. Tapi ada masa-masa Sayyidina Osman bin Affan ditugaskan untuk jaga Madinah. Abdullah bin Maktum radhiyallahu, sahabat Nabi. Okay. Abdullah bin Maktum ni pernah ditugaskan sebagai muazzin Nabi dan pernah jadi gubernur, pernah jadi ketua di Madinah. Waktu Nabi keluar pada Madinah, Nabi tugaskan, wahai Abdullah, kamu jadi ketua Madinah. Dia ni buta tuan-tuan. Dia buta. Abdullah ni buta sejak kecil. Nabi pernah tugaskan dia, kalau sekarang gubernur lah, ketua negara Madinah. Waktu Nabi keluar pada Madinah, itu tugas dia. Orang macam tak boleh nak berjuang lah. Pasal apa? Kan ada orang yang dia sendiri turun. Macam Khalid Al-Walid, dia bawa harta dia, pedang dia sendiri turun. Ya, kharaja bimalihi binafsi wa mali. Harta dia guna, dia pun turun. Nabi kata kecuali orang yang keluar berjuang fisabilillah dengan harta dan diri dia, falam yarji' min zalika bi syai', dan dia tidak balik dah ke rumah dia, yakni dia gugur syahid. Keluar tu keluar mati syahid lah. Aus bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang hebat. Aus bin Malik, Abu Malik ni banyak cerita-cerita menarik tentang dia ni. Salah satunya ialah ada perang zaman Nabi. Ayah dia Malik ni dah uzur, dah tua. Mak dia pun dah tua. Maka Aus bin Malik ni jumpa ayah dia, jumpa mak dia, minta izin untuk pergi perang. Mak ayah dia kata, pergilah, dan aku doakan supaya kamu dapat syahid. Tuan-tuan, mak ayah doa biar anak ni mati syahid. Kita tak sagilah bang, nanti mati kan payah. Pergi. Aus bin Malik pergi perang sama Nabi SAW, para sahabat pergi perang. Tak pasti Nabi pergi tidak dalam peperangan ini, tapi dia pergi berperang. Setelah siap perang, balik ke Madinah. Sampai Madinah, Nabi SAW kumpul para sahabat, mana yang cedera, mana yang meninggal dunia syahid, mana yang. Malik ni dengar tentera Islam balik ke Madinah, dia pun keluar pada rumah dia nak tengok anak dia Aus. Anak seorang tu je, nak tengok anak dia. Cari, tak ada anak dia. Dia berdebar ni, mana anak, cedera ke, syahid ke, hidup ke, tak tahu ni. Sampai tengok anak dia tak ada. Dia pergi tanya, ya Rasulullah, mana anak aku ya Rasulullah? Nabi tanya sahabat, mana Aus? Tak tahu ya Rasulullah. Ke dia gugur syahid? Tak ada. Tak ada berita dia syahid, jenazah tak ada. Ke dia cedera? Cuba tengok dalam kelompok yang cedera sedang dirawat, tak ada. Habis ke mana pergi? Tak tahu.
Tentera tak tahu ke mana pergi Aus bin Malik waktu perang tu, tak tahu, hilang, missing, hilang. Ya Rasulullah, beritahulah aku, kalau anakku mati syahid, aku gembira, tak apa ya Rasulullah. Nabi kata tak tahu, tak boleh beritahu. Nabi kata tunggulah, tak tahu ke mana pergi, tunggu Allah Ta'ala wahyukan, tunggu Allah beritahu. Nabi mati punca, ya. Nak kata mati syahid, tak ada jenazah. Nak kata cedera, tak ada. Nak kata kena tawan pun tak dengar cerita kena tawan. Nabi kata pakcik tak apa, balik rumah pakcik zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pakcik zikir ni je, berzikir dengan zikir ni, berzikir ni, sehingga Allah Ta'ala turun wahyu, beritahu ke mana pergi. Ayah dia balik beritahu mak dia, dia kata Nabi tak tahu mana. Nabi kata tunggu Allah Ta'ala beritahu, kalau Allah nak beritahu. Cuma Nabi pesan, Nabi suruh kita berzikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Benda di luar kemampuan kita, kita kena serah pada Allah. Ikhtiar-ikhtiarlah, tapi habis ikhtiar kita ada Allah. Kanzun min kunuzil jannah. Malam tu ayah dia, mak dia duduk berzikir. Lepas maghrib, lepas isyak, duduk berzikir la haula wala quwwata illa billah. La haula, tak ada upaya kami, tak ada kekuatan kami melainkan apa yang ditipu oleh Allah. Tengah berzikir, tengah malam, tiba-tiba pintu rumah ketuk. Ada orang ketuk pintu rumah dia. Dia pun pergi buka pintu rumah dia. Dia tengok anak dia Aus bin Malik balik membawa 4-5 ekor kambing. Bawa balik kambing. Setengah riwayat mengatakan bawa balik unta. Tapi banyak hadis yang menyebut tentang kisah ini. Asar ni ialah dia balik kambing. Lalu ayah dia tanya, alhamdulillah kau balik. Mana kamu pergi? Di perang kau pergi beli kambing? Dia pun cerita, dia kata ayah saya tadi pergi perang bersama para sahabat. Tengah-tengah kecamuk perang, tiba-tiba saya kena tangkap. Dia orang lari keluar pada medan perang. Dalam keadaan sahabat tak nampak, seorang pun tak nampak dia kena tawan ni. Rupa dia kena tawan. Ditutup matanya, bawa balik, bawa lari. Kemudian dia kata saya diikat tangan ni dengan ikatan dengan rantai besi, diikat kaki, letak atas padang pasir tu. Dibiarkan begitu, tak beri makan, tak beri minum, dengan dahaga tak boleh bergerak, ikat. Dia kata tengah malam, tak tahu siapa datang buka rantai. Tiba-tiba rantai yang mengikat saya terbuka sendiri rantai itu. Bila buka, dia tengok puak-puak musyrikin tengah tidur belaka kepenatan berperang, tengah rakyat tengah tidur tak sedar apa. Dia pun bangun-bangun, buang rantai, tengok kambing 2 ekor. Dia pun ambil kambing sebagai harta rampasan perang. Maka dia pergi perang, bawa balik kambing. Dia pun kata dia, saya berjalan balik. Tengah-tengah berjalan balik, tiba-tiba satu lembaga besar turun depan saya, ya, seolah-olah suruh saya naik atas dia. Lalu aku pun naik atas dia, bawa kambing naik sekali. Dan lembaga itu terbang dan menurunkan aku depan rumah. Turun depan rumah, dia pun balik rumah. Alhamdulillah. Kalau tuan baca kisah ni, sahabat yang menunggang malaikat, inilah manusia ni, Aus bin Malik. Makhluk yang dinaik itu ialah malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah utus bawa dia pergi jumpa dengan wali rumah dia. Ya. Dia kata alhamdulillah, tak apalah, besok kita jumpa Nabi SAW. Pagi-pagi besok dia jumpa Nabi. Tak sempat dia cerita pada Nabi, Nabi beritahu malaikat menurunkan wahyu pada aku, menceritakan tentang peristiwa ini. Maka Nabi baca Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'allahu kulli syai'in qadra. Ya, ayat 1000 dinar yang kita panggil 1000 dinar tu, rupanya ayat ni turun mengkhabar berita gembira tentang Aus bin Malik radhiyallahu anhu. Insya-Allah tuan-tuan sekalian,
Kita semua pegang 3 tu. Pertama, siapa bertakwa pada Allah, Allah sediakan jalan keluar. Yang kedua, siapa bertakwa pada Allah, Allah tentukan rezeki yang tak pernah kita fikir. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendekatkan kita, menjadi kita bertawakal, menyerah diri pada Allah. Setelah kita usaha, kita ikhtiar, kita doa, kita pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala menentukan yang terbaik untuk kita. Dan mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat daripada 10 akhir, 10 pertama bulan Zulhijjah ni. Ialah adalah amalan sunat. Kata sunat, siapa-siapa dia nak korban, jangan cukur, jangan ketik kuku, ya, sampailah dia korban. Lepas dia korban barulah dia boleh cukur, boleh ketik kuku. Hukum apa dia? Sunat bagi orang yang dah niat untuk korban, ya, sunat, bukan wajib. Ada orang masuk korban dia cukur juga, macam mana? Tak apa, bukan wajib, ya, sunat. Cuma sebaiknya kita jaga. Kadang-kadang kita tak biasa 10 hari kuku ni panjang, tuan-tuan. Jambang pun 10 hari. Orang tengok menteri alam sekitar ni lain macam, ada masalah ni. Pasal apa berjambang tu kan? Tu kalau ada orang nak cukur tu pulang lah. Dia hukumnya sunat bagi orang yang nak buat korban. Jadi kalau tengok, oh pakcik tu simpan ni korban, pakcik ni korban ni, masuk korban ni. Pasal apa jambang tu? Tanya dia, korban ke tak? Tak. Kenapa tak cukur? Kan sunat. Sunat bagi orang yang nak korban. Yang tak korban, tak sunat simpan, ya. Tapi ya, apapun amal lain, kita tak boleh korban, tak apa. Ada orang tak boleh sembahyang puasa, ada orang tak boleh puasa, payah nak puasa, tak apa, buat yang lain. Jangan puasa tak buat, sedekah tak buat, berzikir tak buat, Quran pun tak buat. Yang kita boleh kita buat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat manfaat pertemuan kita pada pagi. Itulah saya pada mesyuarat pagi baca jauh sikit. Ya, Allah Ta'ala merahmati kita semua. Minta maaf panjang sikit pagi ni, sekali-sekala cuti. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana taqabbal wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.